ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersua lagi malam ini dalam kisah seram alam jin. Seperti biasa, sebelum kita pergi ke agenda utama, saya mohon dan sebaik korang semua yang beragama Islam, kita doakan kepada saudari Islam kita di Palestin, semoga dikuatkan iman dan semangat dalam mengharungi getir-getir dugaan memperjuangkan tanah Palestin, tanah untuk semua orang Islam di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. InsyaAllah kemenangan pasti akan menjadi hak milik kita. Baik, malam ini saya akan bawakan kisah berkaitan gangguan jin syaitan yang melibatkan laluan di jalan raya. Bukan satu kisah, bukan dua kisah, bukan 4 kisah, bukan 5 kisah, tapi 3 kisah je pengalaman yang benar-benar berlaku kepada mereka dalam situasi tersebut. Korang kena tunggu sampai kisah yang ketiga, kisah yang terakhir. Sebab kisah yang terakhir ini saya datangkan khas daripada seorang YouTubers yang akan berkongsikan kisah pengalaman beliau dengan kita semua. Siapakah YouTubers tu? Korang nanti akan tahu. Mari kita dengarkan dulu kisah daripada pemangsa gangguan hantu jin syaitan yang pertama. Kejadian ini dialami oleh seorang pejawa awam yang bernama Tuan Ibrahim. Pada tahun 1980-an, beliau ketika itu menjawat pekerjaan di salah sebuah jabatan kerajaan di Jabatan Pertanian Malaysia. Lokasi yang menjadi gangguan kepada beliau dalam kisah ini adalah di sepanjang jalan Bukit Berapit. Bagi mereka yang tidak tahu di mana lokasi Bukit Berapit itu, korang nanti google lah sendiri. Tapi yang pastinya pada tahun 1980-an, saya diberi pencerahan oleh pihak pengirim bahawa jalan tersebut pada era tahun itu sememangnya tidak seindah seperti tahun 2023 sekarang ini. Dalam tahun 80-an, jalan itu, ya Allah, kalau lewat malam, hindarkanlah daripada mengikuti jalan Bukit Berapit ni malam-malam. Usahlah koma, usah. Nak dijadikan cerita, pada satu hari, Tuan Ibrahim diberi tugas untuk membawa 2 orang pegawai atasannya perlu dihantar ke satu lokasi yang terletak di atas puncak Bukit Berapit. Kebetulan masa tahun 1980-an, kerajaan Malaysia katanya baru sahaja bawa masuk kereta Pajero. Kali pertama kereta Pajero sebagai kenderaan rasmi jabatan. Maka oleh sebab demikian, Tuan Ibrahim adalah antara orang yang terawal yang merasmikan kenderaan Pajero dulu di Jabatan Pertanian Malaysia. Kiranya antara ihsan yang bertuah lah. Sepanjang pemanduan di Jalan Bukit Berapit untuk naik ke destinasi, Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Apatah lagi dengan kenderaan Pajero yang baru kan. Selepas menurunkan 2 pegawai di lokasi yang dimaksudkan, bermulalah liku-liku pemanduan Tuan Ibrahim secara keseorangan pulang ke rumah. Bukan balik ke markas pejabat tahu. Disebabkan dah lewat malam, Tuan Ibrahim diberi kebenaran untuk pulang terus ke rumah dengan membawa kenderaan rasmi jabatan. No problem, bawa je lah balik Pajero tu. Pada mulanya, dalam laluan menuruni di Jalan Bukit Berapit ini tak ada masalah pun. Sambil memandu, sambil mendengar radio. Tak lama kemudian, apa tu? Macam lampu motor je. Beliau nampak tak jauh di depan keretanya, di laluan bertentangan, ada timbul cahaya motor. Tadinya depan tu gelap. Sekelip mata je ada lampu motosikal lah pula kan. Jadi disebabkan kelajuan kenderaan Tuan Ibrahim ni agak laju, dia pun perlahankanlah keretanya sebab sekejap lagi akan berselisihan dengan motor tu. Jadi kenalah ada sikap prihatin. Bertolak ansur lah sikit Tuan Ibrahim. Kemudian beliau bukakan tingkapnya atas tujuan nak tengok dengan jelas siapa yang bawa motor tu. Selalunya yang naik ke atas bukit ini adalah staf-staf jabatan juga. Mestilah Tuan Ibrahim akan kenal kan. Cadangnya nak menegur siapa. Sebagai contohlah, "Woi Yop, dari mana tu gelap-gelap tu?" Ataupun, "Assalamualaikum Yop. Woi, pergi mana tu Yop? Gelap tu." Lebih kurang macam tu lah. Ni contoh je. Dia nak tegur siapa macam tu. Bila mana semakin hampir, katanya dia nampak macam ada 2 penunggang atas motor tu. Bukan seorang, ada 2 penunggang. Bila semakin hampir dan semakin hampir,
Baru je Tuan Ibrahim ni keluarkan kepalanya daripada tingkap sambil nak melambaikan tangannya sebagai tanda tanya khabar, Allahu Akbar. Terkedu Tuan Ibrahim bila mana motor yang berada di sebelah kenderaannya sekarang ini, dua pembonceng tersebut yang berada di atas motor tu, kedua-duanya tidak mempunyai kepala. Ni sebelah Tuan Ibrahim ni, dua-dua manusia ni, bukan dua-dua manusia, dua-dua tubuh badan ni, dua-dua tak ada kepala. Cuba bayangkan korang semua, apa reaksi Tuan Ibrahim waktu itu? Jangan ditanya, jangan difikir. Beliau pun terus masukkan kepala semula, tutup tingkap, tekan minyak, pecut. Tak tunggu dah. Meninggalkan gangguan hantu bermotor tadi. Bila dilihat cermin pandang belakang, ada lagi. Ingatkan lepas berselisih tadi, motor hantu tu dah hilang. Rupanya masih lagi ada di atas jalan raya yang sama dekat belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak putus-putus menyebut nama Allah di bibirnya sambil membaca surah-surah Al-Quran dengan harapan, janganlah kau ikut aku balik. Kenapa tak ada kepala pula? Aduh, janganlah ikut aku balik. Tapi Alhamdulillah, penampakan gangguan yang tidak berkepala tadi hanya bersifat sementara sahaja, kerana tiada lagi sebarang gangguan jin syaitan ketika beliau hampir tiba ke rumah. Esoknya, Tuan Ibrahim nak tak nak terpaksa ambil cuti kerja untuk satu tempoh yang agak panjang. Sebab demam terkejut katanya. Tidak terlintas dalam fikiran Tuan Ibrahim yang dia akan diketemukan dengan gangguan pemandu motor tiada kepala di jalan Bukit Berapit. Mungkin ini adalah dugaan dan pengalaman yang tidak boleh dilupakan oleh beliau sama sekali. Dan sekarang, tahun 2023, pengalaman ini hanya kekal sebagai rahsia yang tidak boleh didedahkan oleh beliau sendiri, kerana Tuan Ibrahim sekarang sudah pun meninggal dunia pada usia tak silap saya umur 70 lebih rasanya. Kisah ini pun diceritakan semula oleh salah seorang anak lelakinya kepada saya. Jadi saya mohon kepada penonton yang beragama Islam, marilah kita sama-sama mendoakan buat arwah Tuan Ibrahim. Semoga arwah bersama-sama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Kita beralih pula kepada kisah yang kedua. Kejadian berlaku di kampung di Hilir Perak. Saya saja pudarkan nama kampung tu sebab itu kampung halaman saya. Jadi saya tak ada interframe lah kampung saya sendirian. Macam ni kisahnya. Pada tahun 1990-an, ada seorang lelaki yang bernama Damak. Pandusnya, ini semua fitnah. Bukan Damak itu. Ini Damak Rock Kapal. Ya. Hei! Naik! Apakah mandi sini? Tak tempat lain nak mandi ke? Damak inilah. Tunggu sekejap. Macam tak berapa padan baju ni. Okey, barulah Rock. Damak inilah yang menceritakan kepada saya pengalaman manis dalam hidupnya. Kenapa saya kata manis? Tunggu, nanti gua cerita, lu orang akan tahu. Tunggu dulu. Macam biasa, rutin harian adalah bermain gitar. Goreng punya, sedar tak sedar. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Maka Damak pun bagi tahulah dekat geng gagak hitam dia yang dia ni nak caw dulu, nak balik ke rumah dulu. Geng, dah pukul 2 pagi lah. Nanti mak gua marah. Gua balik dululah. Lu semua jangan lewat sangat. Nanti subuh kena sembayang. Muka memanglah Rock, tapi hati kena ada iman. Lepas Damak habis ceramah dekat geng-geng dia, Damak pun pulanglah ke rumah dengan menaiki motor. Motor apa tu? Motor Honda 70 Cup. Ini motor legend ni. Orang lama je tahu motor Honda 70 Cup. Perjalanan nak pulang ke rumah daripada tempat melepak tak jauh pun, dalam 2 km je. Tapi disebabkan dah nama pun jalan kampung, bukannya elok sangat. Lubang sana, lubang sini, kena bawa slow and steady. Ini kalau jalan berlubang ni, mau juga Lando Zawawi Brotherhood kasih turak free percuma ni. Betul tak Cip?
What's the news today? Sampai di suatu lorong, Damak akan melalui jalan yang terputus rumah kampungnya. Maksudnya tadi ada berselisih dengan rumah-rumah kampung kan. Cumanya bila kita dah tiba dekat lorong yang satu ni, korang tak akan jumpa lagi rumah dalam satu jarak jalan yang agak panjang. Yang menemani korang adalah pokok-pokok kebun sahaja, kiri dan juga kanan. Tapi itu dulu punya cerita, masa zaman 90-an. Sekarang tak ada dah macam dulu. Jalan pun dah elok, dah rata, dah diturap, lampu jalan pun dah ada, rumah pun dah banyak. Bila mana Damak mula melalui lorong jalan ini, Damak sedar tahu ada benda yang tak kena. Daripada kelajuan yang agak konsisten, tiba-tiba dah mendadak perlahan. Seolah-olah macam ada beban di atas motornya yang bertambah 2 atau 3 kali ganda beratnya. Damak ni bukanlah manusia bodoh. Sebab orang kampung memang dah tahu dah cerita-cerita mistik dekat kampung ni. Begitu juga dengan Damak. Dia dah dapat agak dah, ini mesti ada hantu. Sambil menunggang motor, dia cuba betulkan side mirror pandangan sebelah kiri motor dia ni. Sebab dia nak tengok apa yang ada dekat belakang dia sekarang. Dengan bantuan cahaya rambulan. Lampu jalan tak ada ya, saya ulang lagi sekali. Lampu jalan tak ada. Dengan bantuan cahaya bulan sahaja, Damak boleh melihat ada kain putih berbalut betul-betul dekat belakang badan dia ni. Sama persis seperti yang kita gelar sebagai pocong. Muka tak nampak kata Damak, gelap, hitam. Kata Damak lagi, dia hanya nampak kain putih yang berbungkus seperti jenazah yang dikapankan. Seketika Damak tergamam. Terkejut sebentar. Aish, motor gua sudah kena tumpang lah pula. Adakah Damak sekarang ini sedang ketakutan? Ya betul, dia kata waktu itu memang takut. Itu tak boleh nak dinafikan. Takut tu memanglah takut. Seram weh, kena tumpang dengan pocong tu. Manusia manalah yang tak terkejut dan takut? Lumrahlah, perasaan semula jadi manusia kan. Tetapi Damak kata lagi, itu semua gangguan sementara sahaja daripada makhluk Allah SWT yang bernama jin. Damak ni bukanlah budak kampung yang biasa-biasa. Walaupun dia rockers, tapi dulu dia pun asas sekolah agama juga. Bukan kosong tak tahu pasal agama. Kalau nak suruh dia jadi imam, boleh. Dia layak. Nampak? Ini Damak bukan kaleng-kaleng. Muka rockers, tapi hati ada iman. Kemudian langkah seterusnya yang Damak ini ambil adalah, tak apa, lu nak tumpang, gua tak ada hal. Tapi lu kena makan malam yang gua nak bagi ni. Damak pun mulalah baca Bismillahirrahmanirrahim dan surah-surah Al-Quran yang sewajarnya. Selesai je baca tanpa membuang masa. Dengan berkat La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah SWT, atas izin dan kehendak Allah SWT, Damak pun siku dengan padu ke arah belakang macam ni. Jatuh iklan-iklan. Baik, kita sambung semula. Kemudian langkah seterusnya yang Damak ini ambil adalah, tak apa, lu nak tumpang gua tak ada hal, tapi lu kena makan malam dulu yang gua nak bagi ni. Damak pun bacalah Bismillah dan juga surah-surah Al-Quran yang sewajarnya. Selesai je baca tanpa membuang masa. Dengan berkat La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah SWT, atas izin dan juga kehendak Allah SWT, Damak pun siku padu ke arah belakang macam ni. Kata Damak, itulah satu-satunya saat yang manis buat diri dia. Pertama kali dalam hidup Damak, atas izin Allah SWT, dia dapat siku tahu. Anggota hantu jin syaitan tu cukup jelas. Kedengaran macam ada bunyi sentuhan di antara siku dan juga pocong tu. Di atas tujahan padu tersebut menjadi asbab kepada pocong jin syaitan berkenaan hilang serta-merta daripada sip belakang motor dia. Tak tahulah pocong tu terbang ke, hilang macam tu je ke, ataupun terpelanting jatuh ke belakang atas jalan raya ke. Wallahualam. Sedar-sedar motor Damak sudah mula terasa ringan macam biasa. Perjalanan Damak pulang ke rumah diteruskan tanpa sebarang gangguan yang lainnya. Mungkin dah serik kot. Katanya lagi, bagi kariah orang kampung, semua cerita-cerita gangguan hantu di kampung ni adalah perkara yang biasa didengar.
Tak ada istimewa pun. Kalau dah namanya kampung, aktiviti gangguan tu mestilah ada kan. Tak boleh dah dipisahkan. Cuma kita ni je, generasi baru yang sunat laser sekarang ni, begitu payah nak kena ganggu dengan hantu. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni, manusia zaman sekarang ni pun ada manusia dah jadi hantu tau. Manusia yang hatinya hitam, berkelakuan perangai macam setan. Betul tak korang semua? Betul kan? Untuk kisah yang ketiga, kisah yang terakhir, pengalaman ini saya bawakan khas istimewa daripada seorang YouTubers yang cukup popular dalam bidang kontennya sendiri, berkaitan dengan isu semasa, isu bantuan kerajaan, kewangan rakyat, berkaitan dengan isu-isu yang macam ni lah. Jadi insya-Allah mungkin ada di antara korang semua nanti ada yang sudah kenal dan juga mungkin ada yang baru nak kenal. Individu YouTubers yang saya masukkan ini adalah Saudara Faz daripada channel Easy Faz. Kita akan dengarkan kisah pengalaman gangguan hantu yang dialami oleh beliau sendiri. Dalam tahun 1990-an, masih lagi tahun yang sama macam cerita Damak tadi. Pada waktu itu, Faz ni masih lagi bekerja sebagai pejabat awam di dalam markas Tentera Laut Lumut Perak. Waktu tu malam raya haji. Saudara Faz nak bertolak balik ke kampung halamannya yang terletak di Kampung Malim Nawar Perak. Perjalanan yang perlu dilalui oleh Faz daripada lokasi Lumut nak menuju ke Malim Nawar Perak, di antara senarai laluan yang perlu dilalui oleh beliau adalah Jalan Gopeng, di mana di situ jugalah terletaknya sebuah struktur bangunan bersejarah yang kita ketahui sebagai Kelly Castle. Masa tu dah hampir lewat malam, anggaran jam dalam pukul 11 lebih nak pukul 12 macam tu lah. Semasa baru sahaja memasuki dan melalui Jalan Gopeng tu, tak ada pun perkara yang pelik berlaku. Cumanya yang menjadi tanda tanya, kenapa pada malam tu tidak kelihatan sebarang kenderaan pun di jalan ni? Selalunya adalah sebiji dua ke, motor ke, kereta ke, tapi ini tidak. Malam tu lengang, sunyi. Hanya motor Faz sahaja yang berfungsi di atas jalan raya berkenaan. Kenapa? Sedang merempit, sedar tak sedar dia dah mula melepasi satu kawasan tempel agama Hindu. Tak silap saya ada dua tempel. Yang pertama, nama tempel tu Sri Saiva Nagamuniswara Alayam. Kemudian tempel yang kedua berdekatan dekat situ juga, tempel tu nama dia Sri Maha Mariamman. Ada dua tempel dalam laluan yang sama. Starting point dia bermula daripada tempel je lah, sehinggalah sampai ke Kelly Castle. Tak jauh pun jarak daripada tempel ke Kelly Castle, dalam anggaran 700 hingga 800 meter macam tu. Dalam laluan jarak inilah Faz kena ganggu. Selepas melepasi tempel, jumpa tiang lampu jalan yang pertama. Dekat lampu jalan tu, Faz perasan tahu ada benda pelik dekat bayang-bayang motor dia dekat bawah lampu tu. Dia nampak dekat bayang-bayang motor tu ada dua individu naik dalam motor yang sama. Bermaksud apa? Sudah pasti bayang-bayang individu yang pertama adalah dia, tetapi mana datangnya bayang-bayang individu yang kedua di belakang dia ni pula? Aduh, hati dah mula tak sedap dah. Takkanlah ada yang menumpang kot. Bila dia melewati lampu jalan yang kedua, Allahu Akbar, confirm, memang pasti sangat-sangat masih lagi ada dua bayang-bayang yang sama seperti tadi. Jadi siapa dekat belakang dia ni? Faz bertambah cuak, bertambah gelisah bila mana motor Yamaha 125Z yang dia tunggang sekarang ni tiba-tiba jadi sendu, jadi berat. Ni motor Yamaha 125Z ni tahu, bukan motor biasa-biasa. Kuat motor Yamaha 125Z ni. Boleh jadi berat korang semua. Alahai. Jadi korang semua yang menonton, persoalannya, apabila Faz mula sedar ada entiti hantu yang menyerupai seperti Pontianak sedang menumpang di belakang motornya, apakah reaksi Faz pada ketika ini? Adakah Faz sehebat pahlawan Damak dalam kisah yang kedua tadi? Sekarang saya nak pulang. Damak. Atau adakah mungkin Faz sejiwa dan sekental rockers macam kisah Damak tadi?
Zul, sabar Zul. Aku pun lapar Zul. Aku pun lapar. Nak tahu apa yang berlaku selanjutnya? Mari kita dengarkan secara terus daripada Tuan punya badan sendiri. Kita dengarkan sama-sama. Saudara Fas, silakan. Masa tu jalan bukan macam sekarang. Dulu jalan tu sahala je. Dia bukannya ada divider dua-ala tu. Kecil jalannya. Dia between kuil Hindu tu nak sampai ke Kelikasa. Kawasan Tekarai. Masa tu dalam backpack ada daging korban 2 kilo bungkus. Daging mentah, daging berdarah balut dalam 3 helai plastik. Bawa dalam beg. Yang tu yang nampak. Aduh, dekat bawah lampu jalan je. Ada belakang, ada benda. Rambut panjang, menumpang. Wah, terkencing pun tu. Terkencing. Nampak ada benda tu dekat bawah lampu jalan? Bila sisil lampu jalan pun, kita bawa naik motor kan. So, bila ada lampu jalan kat depan, kita melintasi lampu jalan, kita nampaklah bayang kita. Lampu jalan tu yang nampak. Ada benda kat belakang. Di antara kuil Hindu ke Kelikasa tu jarak tu. Itu kawasan tu keras tu. Dulu Kelikasa tu bukan macam sekarang. Suram je, hutan-hutan je. Masa tu jalan pun semak je tu. Memang terkena. Yang abang nampak tu, nampak daripada side mirror lah. Daripada lampu jalan. Nampak pun benda tu? Bayang je. Masa tu 125 tu tengah lari. Nampak bayang tu kan. Bila nampak je automatik motor jadi bukan. Okey, faham. Motor jadi bukan daripada kita pulai throttle tu maintainnya, tiba-tiba daripada 1.2 tu dia sebuka drop sampai jadilah 70 macam tu. Tak sampai 80 pun. Drop jadi macam enjin tu tak ada nak pergi. Macam bekat sangat. Lampu jalan yang pertama ada lagi bayang tu. Yang bila nampak ada lagi tu yang terkencing tu. Dia kat terang dan seluar terkencing. Cuk sikit kan. Sikit. Dia terhincit sikit lah. Cuik kan. Betul lampu jalan yang kedua jauh kat depan tu. Masa tu dah doa kunut apa semua keluar apa semua. Apa dah baca. Lepas lampu jalan yang kedua yang dah lepas Kelikasa tu, baru tak ada dah bayang benda numpang. Barulah daripada 70 tu dia motor tu macam pick up balik. Dia pick up balik lah. Faham situasi tu. Tak ada lewat mana pun. Malam lalu Kelikasa tu lebih kurang tak sampai pukul 12 pun. 11 lebih je. 11 lebih je. Tapi rupanya kan baru orang tahu. Kawan-kawan cerita bila balik tu cerita. Rupanya memanglah benda-benda ni suka benda berdarah ni. Dia mengikut. Bawa lagi mentah belakang. Tak pernah sampai terkencing sikit tu. Gila first time tu. Itu teruk punya kena. Rupanya kat jalan tu abang tahu. Rupanya bukan setakat daging je. Telur mentah tak boleh bawa. Kata tengah malam naik kereta. Ada macam ada benda yang akan suka benda-benda tu. Telur mentah, daging benda-benda berdarah ni. Memang tak boleh punya time tu. Yang pertama Kelikasa lepas pukul 6 memang dia akan paksa orang belah. Kenapa? Why? Kenapa bang? Kenapa dia tak bagi orang stay melepasi pukul 6? Tak boleh. Kelikasa habis kuat pukul 6 je. Lepas tu dia orang makan keluar. Keras nampak tu. Kelikasa tak boleh buat main tu punya. Dia kena mention kan dia. Kilometer apa jaraknya, kawasannya. Bagi orang sedar. Jangan sampai ada orang terkena lagi. Tu je. Tetap ada. Kelikasa tetap ada. Dia tunggu masa je. Orang yang malang. Wrong time, wrong place kata orang. Orang dapat lah cerita. Bawa daging mentah pula tu. Tengah malam nak balik kampung. Memang kena. Orang kata apa, chance untuk berlaku tu tinggi lah. Kalau menepati syarat dia kan. Daging basah, berdarah. Lepas tu lagi tengah malam. Lepas tu bonus lagi orang tak ada lengang pula tu. Betul kan. Dan menepati dia punya kriteria dia 80-90% kau tunggu. Ada je. Wrong time, wrong place. Salah tempat, salah masa. Memang terkencing lah. Rambut panjang kat belakang tu. Baru tak terkencing. Pengakuan yang terkencing. Terkencing. Dia punya juga takutnya tu kan. Mengejut lah. Aku tahu takut lah tu bang. Aku tahu takut lah. Setelah diselidik dan mula ambil tahu berkaitan dengan jalan ini, rupa-rupanya ada suara-suara yang mengatakan bahawa
jalan tersebut daripada starting point di Temple sampailah di Kelikasa sememangnya dalam jarak ini adalah keras dan juga angker. Ada yang menunggu di situ. Malahan yang menjadi tarikan kepada penunggu itu adalah jangan bawa dua barang ini. Ada dua pantang. Jangan bawa dua barang ni. Larangan perkara pertama yang perlu dititik beratkan, jangan bawa daging yang masih berdarah dekat jalan ini. Dan yang kedua, jangan bawa telur ayam yang masih mentah. Ini saya tak tahulah kenapa jadi punca kan. Sebab apa dua perkara ini mudah trigger menarik hantu tu untuk datang menerpa ke arah kita. Sebab apa? Wallahu alam, tidak tahu faktor penyebab asalnya. Kenapa kita tak tahu? Hanya didedahkan info maklumat ini sahaja kepada kita. Janganlah pula kata saya bohong. Saya kan dah mention, dah bagi tahu ini daripada mulut-mulut orang yang berkata-kata. Jadi kita dengar je lah. Percaya atau tidak, tu terpulang hak masing-masing. Nak percaya, percaya. Tak nak percaya, udah masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Kan mudah. Jadi itulah perkongsian kisah-kisah yang dikongsikan daripada anak lelaki arwah Tuan Ibrahim yang menceritakan pengalaman arwahnya pada kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua daripada saudara Damak. Dan yang terakhir sekali, kisah yang ketiga daripada sahabat kita iaitu YouTubers saudara Fas daripada channel Easy Fas. Korang jangan lupa tonton video beliau. Banyak perkara berkaitan dengan isu bantuan kerajaan yang up to date, yang terkini. Korang boleh dapat tahu secara terus, secara langsung setiap hari melalui channel Easy Fas. Subscribe channel beliau ni memang sangat bermanfaat. Macam biasalah, seperti biasa saya mohon jasa baik korang semua untuk tekan button subscribe. Kongsikan kisah ini dengan semua lapisan masyarakat dan juga yang terakhir sekali, jangan lupa thumbs up supaya apa sahaja hiburan seram yang korang dapat melalui channel Kisah Seram Alam Jin ni dapat didedahkan juga kepada para penonton yang lain. InsyaAllah sekiranya diizinkan Allah SWT akan datang, kita akan bersua dan bersia kembali dengan kisah seram daripada pengirim yang selanjutnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.